Cuba pelajar-pelajar teka, ini proses apa? Air bergerak daripada akar ke batang, seterusnya keluar melalui liang stoma pada daun. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar koordinasi dan gerak balas, fokus kepada 3.1 homeostasis dalam tumbuhan. Mengapakah tumbuhan memerlukan air yang mencukupi? Jawapannya untuk mengelakkannya menjadi layu dan mati. Bagaimanakah tumbuhan mengawal atur kandungan air pada hari panas dan hari sejuk? Pernahkah pelajar lihat keadaan pokok pada waktu yang berbeza? Okey, so ini pada waktu tengah hari, nombor 1, nombor 2 pada waktu petang. Pokok pisang menggulungkan daunnya apabila hari panas untuk mengurangkan kehilangan air. Untuk memahami homeostasis dalam tumbuhan, pelajar kena tahu terlebih dahulu proses transpirasi. Air daripada tumbuhan hilang melalui transpirasi. Air hilang daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Pelajar masih ingat tak lagi apakah dia stoma? Stoma ialah liang seni di antara sepasang sel yang disebut sel pengawal. Transpirasi melibatkan sistem pengangkutan tumbuhan. Di sini pelajar boleh lihat ini adalah geratan rentas daun. Okey, ini adalah sel pengawal dan di tengahnya adalah stoma. Ini adalah aliran air. Di sini jelas pelajar boleh lihat air keluar melalui liang stoma. Bagi proses transpirasi, kita lihat dahulu bahagian akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah. Okey, ni dia akar. Okey, akar rambut ya. Okey. Akar ni menyerap air dan juga mineral daripada tanah, okey, dan diedarkan ke mana? Ke batang, ke daun. Dan transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. Proses transpirasi pada daun ini akan menghasilkan satu daya. Okey, daya tarikan daya ini akan menarik air dari mana? Dari akar terus naik ke batang dan seterusnya ke daun. Baiklah, di sini pelajar boleh lihat dengan jelas. Okey, ini adalah sepasang sel pengawal. Okey, ni samalah ya. Okey, sepasang sel pengawal dan di tengahnya ada stoma. Jadi sel-sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Pada waktu siang, stoma terbuka untuk pertukaran gas. Pada masa yang sama, wap air akan hilang daripada daun dan hal ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Okey, pelajar boleh lihat dengan jelas okey, pertukaran gas. Okey, dan juga pengeluaran H2O iaitu air. Kita lihat pada waktu siang, stoma terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Seterusnya, pada suhu yang terlalu tinggi, stoma akan tertutup untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. Okey, pelajar boleh lihat pada rajah ini, okey, pada suhu yang terlalu tinggi, stoma akan tertutup. Okey, jadi air yang tersejat akan berkurangan. Apakah kepentingan proses transpirasi pada tumbuhan? Yang pertama, menyejukkan tumbuhan dengan penyejatan air. Yang kedua, mengangkut air dan mineral daripada akar ke daun. Yang ketiga, memastikan kesegahan sel sebagai sokongan kepada tumbuhan. Dan yang keempat, menyingkirkan air yang berlebihan dari tumbuhan. Jadi sekarang kita lihat apakah kepentingan homeostasis kepada manusia dan juga benda hidup. Okey, tengok ni. Suhu badan dia terlalu tinggi belum turun lagi dan juga pokok ni semakin layu. Okey, apabila keadaan ataupun cuaca semakin panas. Jadi kawalan homeostasis dalam badan manusia dan benda hidup bertujuan untuk
Yang pertama, menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. Yang kedua, persekitaran dalam badan dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Yang ketiga, perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim. Dan di sini cikgu kongsikan apakah maksud enzim. Enzim ialah sejenis protein yang bertindak sebagai pemangkin organik yang dapat mempercepatkan tindak balas biokimia dalam sel. Untuk menguji kefahaman para pelajar, sila jawab latihan pengukuhan berikut. Soalan pertama, air daripada tumbuhan hilang melalui satu proses yang dikenal sebagai proses A. Penyejatan, B. Transpirasi dan C. Fotosintesis. Soalan yang kedua, apakah yang mengawal pembukaan dan penutupan stoma? A. Nukleus, B. Transpirasi dan C. Sel pengawal. Soalan yang ketiga, transpirasi menyebabkan air dan nutrien dibawa ke seluruh bahagian tumbuhan. A. Betul dan B. Salah. Soalan yang keempat, pokok pisang menggulungkan daunnya pada hari panas untuk mengurangkan kehilangan air. Adakah pernyataan tersebut A. Betul atau B. Salah? Soalan yang kelima, boleh lihat rajah ini ialah stoma. Apakah itu stoma? A. Stoma ialah liang di antara sepasang sel yang disebut sebagai sel pengawal. B. Stoma ialah rerambut akar yang mengangkut air dan nutrien. Dan C. Stoma ialah sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Soalan yang keenam, ketika suhu persekitaran yang terlalu tinggi, stoma akan tertutup untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui proses transpirasi. Adakah pernyataan tersebut A. Betul dan B. Salah? Soalan yang ketujuh, transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. A. Betul dan B. Salah. Soalan yang ke-8, pada waktu siang, stoma, pelajar pilih sama ada A. terbuka atau B. tertutup supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. A. Memanaskan atau B. menyejukkan tumbuhan pada hari panas. Soalan ke-10, kawalan homeostasis dalam berhidup amatlah penting supaya A. Sel-sel tidak dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap, B. Semua tindak balas kimia dapat dijalankan dengan optimum, dan C. Benda hidup dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.